Satu hari bila Nabi berehat di paha Zaid bin Thabit, ya, radhiyallahu an, kemudian wahyu datang, wahyu turun. Bila wahyu turun, tuan-tuan sekalian, lalu terasa berat Zaid bin Thabit hingga hampir-hampir meremukkan paha Zaid bin Thabit. Nah, abang kata berat tu, sifat wahyu itu berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam sunannya melalui jalur sanad daripada seorang sahabat Nabi bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju 'unuqun minan nar yaumal qiyamah lahu 'ainani tubsiran wa udhunani tasma'an wa lisanun yantiqu yaqul inni ukiltu bi thalathah bi kulli jabbarin 'anid wa bi kulli man da'a ma'a Allahi ilahan akhar wa bil musawwirin. Hadithun sahih riwayat Tirmizi. Satu hari kata Nabi SAW, Nabi menyampaikan ilmu kepada sahabat. Nabi kata, yakhruju 'unuqun minan nar, di hari akhirat esok apabila makhluk Allah, hamba Allah diumban ke dalam neraka hari kiamat esok ni, akan keluar dalam neraka esok, yakhruju 'unuqun minan nar, satu batang leher daripada lubang dalam neraka esok. Maknanya dalam neraka esok ni ada lubang-lubang tu, dan lubang tu akan keluar satu batang leher yang panjang, yang mana bagaimana keadaannya, lahu 'ainani tubsiran, Allah berikan makhluk Allah tu yang keluar daripada lubang daripada neraka tersebut mempunyai dua mata. Lagu mana mata dia? Wallahu alam, saya pun tak tahu. Cuma Nabi habaq macam tu, ainani tubsiran, dua mata yang boleh tengok orang yang kena azab dalam neraka. Dan yang kedua kata Nabi, wa udhunani tasma'an, dan dua pasang telinga ataupun dua telinga yang boleh mendengar. Dia boleh dengar telinga, dia boleh dengar jeritan orang yang kena seksa dalam neraka. Walisanun yantiqu, dan juga Allah berikan kepada dia ni satu lidah yang bercakap dan boleh berinteraksi dengan orang yang kena azab dalam neraka. Lalu kata Nabi SAW, yaqul inni ukiltu bi thalathah. Kata makhluk Allah ni melalui lisan Nabi SAW, Nabi mahabak dekat para sahabat, makhluk Allah ni bagi tahu bahawa aku diberi kuasa oleh Allah untuk menyeksa tiap-tiap seseorang daripada ukiltu bithalatha, tiga kelompok manusia ni, ataupun tiga golongan ni. Tiga golongan ni kena seksa dengan makhluk Allah yang lehernya panjang, ada mata yang boleh melihat, ada telinga yang boleh dengar, dan ada lidah yang boleh bercakap dengan orang yang kena azab dalam neraka. Apa tiga golongan tu? Kata Nabi SAW. Yang pertama, bikulli jabbarin anid.
Ini kelompok kumpulan yang pertama kena dekat neraka esok ni dengan ni. Apa dia maksudnya? Iaitu mereka yang tiap orang yang kejam dan keras hatinya, lagi degil tidak menerima kebenaran yang diketahui olehnya. Degil. Orang dah tunjuk kebenaran, dia tak mau dengar. Orang dah tunjuk ini jalan Islam, dia ambil selain daripada Islam. Kita belajar dalam ilmu sirah, ya, tak tahulah sama ada kita jumpa ataupun belum lagi, mungkin akan datang tajuk yang akan datang, kita akan jumpa cerita tentang bagaimana propaganda orang musyrik Mekah. Bila mana Muhammad datang kepada orang Mekah, mau tutup telinga, tak usah dengar Quran yang dibaca oleh Muhammad. Tutup terus, tak usah dengar. Kita ni Islam ajak kat kita, dengar dulu, baru nilai dan ambil. Fayattabi'una ahsana, ambil benda yang bernilai dan benda yang penting dalam hidup kita, ambil yang terbaik dalam hidup kita. Ni dak tutup telinga siap-siap dah. Dan juga golongan yang kejam, tak tahulah macam mana kejam lagu mana dekat dunia ni dia buat, tuan-tuan. Sama ada kekejaman itu dia menzalimi orang dengan membunuh, ya, dengan khianat amanah dan sebagainya. Yang penting mereka kejam dekat dunia ni. Pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar, iaitu mereka yang tiap itu mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, yakni mensyirikkan Allah. Orang ni dalam neraka esok dia kena dengan makhluk Allah ni. Ni bukan saya sebut, tuan-tuan, ni saya petik dalam hadis riwayat Tirmizi. Ya, ada orang, tuan-tuan sekalian, dia beranggapan bahawa elok dah ni dengan pengamalan dia, dengan ritual agamanya, tapi bila kita selidik balik, dia buat benda-benda yang dilarang oleh agama. Ya, ni baru ni timbul tentang isu ritual halang banjir di Teluk Intan, Perak. Garuk pala kita. Dia ambil daripada mana disiplin ilmu tu? Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia bertemu dengan Allah, dia bawa benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzu billah. Ya, dia ambil selain daripada Tuhan menjadi, ya, pedoman dalam hidup dia. Tunggu esok. Dan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil musawwirin, iaitu golongan yang membuat gambar. Ini ada perbahasan khusus. Ya, bukannya orang buat gambar ni lagu mana, orang tukang ambil gambar ni lagu mana. Dia ada perbahasannya. Walaupun ada sebahagian ulama yang agak ketat dalam menghukumkan orang yang tampil gambar dekat rumah yang berbentuk manusia dan sebagainya. Ada sebahagian ulama yang agak syadid, yang mengatakan haram secara mutlak, tak boleh. Tapi kalau ulama-ulama kita muasirin, kontemporari kita, seumpama Al-Qaradawi hafizahullah, memberi keluasan dalam sudut itu. Jika kita letak gambar, ambil gambar dan sebagainya, tidak melebihi had, ataupun kita tidak menyanjung seseorang tokoh melebihi hadnya, tidak ada masalah. Ya juzu syar'an, tak apa. Tak apa. Tapi kalau kita pergi letak ni gambar ni, tuan-tuan, dengan kita letak gambar ni lah yang menyebabkan rezeki kita murah. Menega kita semakin apa dia, semakin berkembang, disebabkan kita letak gambar tu. Hati-hati. Ada, tuan-tuan, bukan tak ada. Kat kedai dia ada buat gambar. Gambar siapa ni? Tu dah lama dah cerita dah, kan? Tu so dulu letak lah. Sebab apa? Sebab semua itu datang daripada ikhtiar kita, dan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan hadis riwayat Imam Tirmizi ini memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan sirah kita pada malam ini, Ar-Rahiqul Makhtum, Safiur Rahman Mubarak Furi. Tuan-tuan sekalian, pada pertemuan yang lepas, ya, kita dah cerita bagaimana riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini riwayat yang sahih dalam Babul Wahyi, Sahih Al-Bukhari. Ketika mana Nabi SAW menerima wahyu yang pertama, itu cerita pada pertemuan yang lepas. Maka balik jumpa dengan Khadijah. Khadijah kata, ya, jom kita pergi jumpa dengan Warqah bin Naufal, pak saudara aku. Dia orang alim, dia ahlul kitab, masih lagi tidak terpengaruh dengan amalan-amalan yang caca meraba itu. Berjumpa dengan Warqah bin Naufal. Apabila diselidik, Warqah bin Naufal kata apa? Ya,
kamu adalah, itulah namus yang pernah diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Muhammad, yang hang duk cerita ni seperti mana ilmu yang aku duk baca selama ni, macam cerita Nabi Musa alaihi salam. Nah, Allah bagi kitab-kitab samawi kepada Nabi Musa alaihi salam, macam cerita dekat hang ni Muhammad. Maka kata Warqah bin Nawfal, seandainya aku masih hidup ketika mana orang adik-beradik kamu, orang Mekah dan sebagainya buang kamu, pasti aku akan mendokong perjuangan kamu, kata Warqah bin Nawfal. Dia pun tak sihat dah waktu tu, dipendekkan cerita. Apabila dia bertemu dengan Nabi SAW, Allah ambil nyawa dia. Tak sempat tuan-tuan. Nah, tak sempat dia nak tengok ya dakwah Nabi, penyebaran Islam di Mekah dan sebagainya. Baik. Kemudian tuan-tuan, kita sebut tentang sakhatul wahyi. Ya, seperti mana yang kita bahas pada pertemuan yang lepas, bahawa penurunan wahyu yang pertama ini, Quran yang kita baca 30 juzuk tu, dia bukan turun tiap hari. Hari ni turun, esok pula turun, lusa turun pula, mau turun cukup 30 hari 30 juzuk. Dah tuan-tuan, bukan lagu tu sifatnya. Ya, nazal al-wahyi itu ila qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada dada Nabi SAW, mengikut peristiwa-peristiwa tertentu. Kita akan tengok bagaimana hikmahnya lagi pada subtopik yang ke bawah ni. Berapa lama tuan-tuan sekalian ni nak tunggu kepada wahyu yang kedua tu? Kata sejarawan Islam mengatakan bahawa bukan 3 tahun, bukan 2 tahun setengah. Itu kata ulama, Mubarakfuri mengatakan laisa sahih, itu pendapat yang tidak sahih. Mereka membuat kajian, ya, mereka menganalisis dalil nas. Kita ni orang awam hanya sekadar membuka yang telah dicanai, yang telah diusahakan oleh para ulama kita. Mereka membuat analisis nas ini, munaqashah dalalah. Maka mereka mengambil pendapat bahawa hampir 6 bulan saja tempoh nak turun wahyu pertama, nak masuk tu pada wahyu yang kedua tu, dalam tempoh 6 bulan saja. 6 bulan pun lama jugalah tuan-tuan. Contoh dia separuh tahun lah lebih kurang kan. Maka subhanallah, ya, Jibril turun membawa wahyu yang kedua. Ini cerita pada malam ni tuan-tuan. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini seorang tokoh yang sangat prolific, ya, banyak kitab-kitab yang menjadi rujukan, baik dari sudut fiqh dan juga baik dari sudut hadis. Siapa yang terjun dalam bidang hadis tuan-tuan, dia mesti kan kenal Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, apabila tuan-tuan sekalian kita nak menilai seseorang perawi hadis, ya, mesti kena tengok idea dan juga pandangan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Kerana ya, para ulama mengklasifikasikan Ibnu Hajar ini kelompok yang mu'tadil. Mereka yang pertengahan dalam membuat sesuatu keputusan. Dia tak terlalu ekstrim dan dia tidak terlalu longgar. Ada tuan-tuan ustaz-ustaz kita pun bila kita tanya dalil kat dia, ustaz ni dia bagi fatwa lagu ni, ustaz hak nombor 2 bagi fatwa lagu tu, nombor 3 dia bagi lagu lain pula. Hak nombor 1 dia bila dengar amboi ketatnya. Kan? Hak nombor 3 tu kita dengar amboi awak longgar sangat ni. Bila kita tanya ustaz hak nombor 2, pertengahan. Maknanya idza dhaqat ittasa', taklah terlalu ketat dan tidaklah terlalu mutasahil fitin ataupun bermudah-mudah dalam urusan agama. Maknanya pertengahan, mu'tadil dalam bahasa akademiknya. Maka Al-Hafiz Ibnu Hajar ini tergolong di kalangan mereka yang pertengahan. Dia taklah terlalu, maknanya terlalu dalam istilahnya terlalu ekstrim dalam mengeluarkan keputusan. Mesti kena lihat dia, kan? Mesti kena tengok pendapat dia. Begitu juga Al-Hafiz Al-Imam Az-Zahabi rahmatullah alaihi, ini tokoh ulama sarjana dalam bidang dia. Tuan-tuan, menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, yang demikian itu yakni terhentinya wahyu beberapa hari bertujuan untuk menghilangkan kegerunan yang menimpa Nabi SAW, juga supaya timbul keinginan baginda agar perkara itu berulang kembali. Ini para ulama dia buat kajian tuan-tuan. Pasal apa Allah tak mau bagi turun Al-Quran tu tiap hari? Kan lagi senang, betul tak? Tak payah Nabi duduk tunggu kan? Tunggu pula ni 6 bulan pula tunggu pula dah. Di antara hikmahnya kata ulama yang pertama, tuan-tuan, nak bagi Nabi ni tenang. Fikir dapat wahyu pertama tu, berfikir.
Dan tenangkan hati, muhasabah diri. Kamu itu akan mendapat satu jawatan yang besar, satu tanggungjawab yang besar. Ya, nak memperbaiki kepercayaan yang sudah menjadi darah daging orang, bukan benda ringan tuan-tuan. Betul tak? Benda yang dah jadi darah daging, dah jadi kehidupan kita, tiba-tiba ada orang nak ubah. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Nah, bukan mudah. Ini kepercayaan. Maka Allah nak berikan ketenangan ataupun supaya Nabi Muhammad ni menghilangkan kegerunan dalam jiwa Nabi SAW. Dan yang kedua, iaitu Nabi tuan-tuan ternanti-nanti apa lagi yang Allah nak bagi kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau kita bagi terus malam ni kita boleh baca 10 muka surat pun tak apa, sirah. Kan? Baca kalut lagu tu lah. Saya baca, tuan-tuan pun dengar lagu tu. Kalau lagu tu tuan-tuan boleh baca seorang-seorang kat dalam rumah. Betul tak? Beli kitab ni tuan-tuan baca dengan anak-anak. Boleh juga. Tapi tak, kita nak pergi sikit-sikit, satu-satu kita kupas dalam sudut yang ni, kita lihat dalam dimensi yang lain, kita kait dengan kehidupan kita, fiqhul hayat. Supaya apa? Supaya kita ternanti-nanti satu tu cerita-cerita yang akan datang tu. Kalau nak baca, tuan-tuan pun boleh baca buku ni, dan tuan-tuan boleh habis pun dalam masa 2-3 minggu boleh habis kitab ini. Ya, tapi tidak, ya, sikit-sikit. Supaya apa? Supaya kita rasa seronoklah satu nanti apa pula cerita selepasnya. Begitu juga wahyu Nabi SAW, supaya Nabi ni tuan-tuan tenanti-nanti apa lagi yang Allah nak bagi hadiah kepada junjungan besar Nabi SAW. Ini hikmah tuan-tuan. Baik, setelah hilang kebingungan dan ternyata kepada baginda hakikat yang sebenar, baginda sendiri telah mengetahui dengan yakin bahawa dia telah menjadi Nabi Allah yang maha besar lagi maha tinggi. Dapat satu taklifan tanggungjawab yang besar. Dan yang datang kepadanya itu ialah duta pembawa wahyu yang menyampaikan kepadanya berita dari langit. Apabila keinginan dan penantian wahyu menyampaikan kepadanya, baginda wahyu menjadi sebab keteguhan dan kesanggupannya menanggung semua itu jika perkara itu berulang lagi. Maka setelah ini semua datanglah Jibril alaihi salam buat kali yang kedua. Abu Al-Bakhtari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, bahawa beliau mendengar Nabi SAW menceritakan tentang tempoh terhentinya wahyu dengan sabdanya, ketika aku sedang berjalan, aku mendengar suara langit, aku pun mendongak pandangan ke arah langit. Tiba-tiba aku dapati Jibril yang pernah datang kepada aku di Gua Hira sedang duduk di atas kerusi antara langit dan bumi. Tuan, ini cerita detik-detik bersejarah ketika mana wahyu yang kedua Nabi terima. Nabi dalam perjalanan, dipendekkan cerita, menurut Al-Bakhtari, ini seorang ulama, dalam perjalanan Nabi SAW sedang berjalan, tiba-tiba tuan-tuan sekalian Nabi mendengar suara dari langit. Nabi terdengar suara dari langit. Kemudian Nabi tengok ke atas. Bila Nabi tengok dekat atas, Jibril alaihi salam tuan-tuan, dia sedang duduk di antara langit dan bumi. Kecil ke besar tuan-tuan ni? Besar lah tuan-tuan. Lagu mana cerita dia kita pun tak tahu. Nabi sebut dalam macam ni saja keadaannya. Dan kalau kita tengok lagi, kita akan jumpa tuan-tuan bagaimana Jibril alaihi salam, bagaimana dia ni rupanya dia banyak, dia boleh menyerupai, maknanya dia boleh menjelma dalam beberapa keadaan. Ini semua perancangan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Jibril alaihi salam. Lalu aku pun duduk berlutut sehingga rebah ke bumi. Kemudian aku datang kepada Yesus dan berkata, Zammiluni, Zammiluni. Mereka pun menyelimutkan aku. Selimut. Bila terima wahyu yang pertama, bila patah balik pergi ke Khadijah binti Khuwailid, Nabi pun rasa takut. Maknanya rasa gemetar je. Terima wahyu ni benda yang berat tuan-tuan. Lagi kita akan tengok bagaimana keadaan ketika mana Nabi menerima wahyu. Berat tuan-tuan. Berat, sifatnya berat. Baik. Zammiluni, Nabi suruh selimutkan aku. Kemudian tuan-tuan sekalian turunlah wahyu, iaitu wahai orang yang berselimut. Surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamtun tastakthir
wa li rabbika fasbir. Sadaqallahul azim. Hak tu wahyu yang kedua. Surah Al-Mudaththir ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Tuan, apa maksud dia? Wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal mudaththir, zammiluni. Nabi kan suruh selimut. Khadijah selimut Nabi SAW. Ya, kemudian turun, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang sedang berselimut. Ya, para ulama tafsir mengatakan bahawa ya, khusus memang ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW, umumnya kepada manusia. Ya, maksudnya apa? Wahai orang yang sedang duduk dalam dunia keselesaan dengan penuh dengan nikmat dunia. Ya, keluar daripada nikmat dunia tersebut, qum fa'anzir, bangun, fi'il amar bilafz iltizam. Ya, kalau orang belajar dalam ilmu ilmu tafsir, lafaz-lafaz seumpama ini, kita akan tahu bahawa fi'il amar ini bermaksud Allah memberikan kata suruh bertindak. Qum fa'adhir, bangun, beri peringatan kepada umat. Itu dia tuan-tuan. Maknanya apa? Wahyu yang kedua ni tuan-tuan, Allah nak bagi tahu kepada Nabi SAW, Islam yang kamu dapat ini, nikmat hidayah dan taufik yang kamu dapat ini, jangan duk nikmati seorang-seorang. Qum fa'anzir, bangun, pi sebar ke orang lain. Bangun, perbaiki masyarakat. Bangun, sampaikan Islam. Bangun dan baiki keburukan dan islah dan tajdid, memperbaharui ya perkara-perkara yang dilakukan, ya, kejahatan dan keburukan dilakukan oleh manusia. Sebab tu para ulama, ya, kebanyakan mereka tuan-tuan, ya, memperjuangkan agenda islah wa tajdid, ya, memperbaiki dan juga memperbaharui pemikiran ini, idea ini. Ya, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda ni penting. Ya, ini di antara agenda nubuwah, perjuangan nubuwah, disebut sebagai reform. Ya, perjuangan untuk pemburuhan. Bukan mudah nak berubah orang ini. Ya, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya, apa maksudnya? Dan besarkan Tuhan. Ya, dan Tuhan maka ucaplah dengan kebesarannya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada orang yang, ya, dia hidup dekat dunia ni tuan-tuan, dia tidak membesarkan Tuhan, dia tidak membesarkan Allah. Maka Islam datang, bersihkan akidah, bersihkan kepercayaan, hanya besarkan Allah saja. Ya, kita datang ke rumah Allah, kita datang fi baitin min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah. Bukan kita nak besar diri, bukan kita nak besar sekian-sekian, bukan kita nak besar individu-individu sekian, kita hanya besarkan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu bila masuk ke rumah Allah, walaupun hang bekas pengetua, walaupun hang bekas menteri besar, walaupun hang bekas perdana menteri, hang masuk dalam rumah Allah, kita semua sama. Betul tak tuan-tuan? Sama saja. Walaupun sebelah kita bekas CEO syarikat, tak ada apa. Kita duduk rumah Allah, sujud pada kapet yang sama. Tu imam hak seorang tu lah, kita memakmumkan dia, dan juga kita sujud pada Tuhan yang Maha Esa. Tak ada beza apapun di antara kita. Muslimin mukminin yang dirahmati, ini di antara reform islah, ya, yang Allah nak bagi agenda ini supaya Nabi membawa perubahan kepada orang ataupun musyrik Makkah. Wa rabbaka fakabbir, besarkan Allah, jangan besar selain daripada Allah. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkan pakaianmu, maka pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir Quranul Azim, apabila menafsirkan wa thiyabaka fatahhir, apabila kita bertemu dengan Allah, ada dua, ya, tafsiran di sini. Yang pertama, iaitu bertemu dengan Allah dalam keadaan kita nak salat, hendaklah kita bersihkan pakaian kita. Betul tak tuan-tuan? Kita nak bayang ada lekat najis kat kita, tak boleh, bersihkan dulu. Ya, jangan bagi lekat najis dan sebagainya. Bersihkan dulu pakaian kita, kerana itu di antara syarat sah salat. Ya, dan kata ulama juga dalam masa wathiyabaka fatahhir, apabila nak bertemu dengan Allah, bersihkan hati juga. Bersihkan hati. Ya, istighfar, baiki niat, perbetul niat, tajdid niat kita tiap hari.
kita memperbarui niat kita untuk menuju dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukannya bersih dari segi zahir saja, batin pun kena bersih juga. Satu Islam, ya, dia menggabung jalinkan di antara dua elemen ini. Pertama zahir dan yang kedua batin. Ada orang luang ambis dia jaga sungguh dia. Ya, kalau muka ni tuan-tuan, dia nak beli produk yang paling mahal sekali. Sebab apa? Sebab dia nak jaga penampilan dia. Kalau baju ni tuan-tuan, baju yang paling segak sekali kalau boleh tu dia pakai. Tapi dalam urusan hatinya, dalam urusan niat dia dengan Allah SWT, dia tak berjuang pun, ya, dengan hati dan dirinya sendiri. Lepas tu Islam ni tuan-tuan, dia menggabung jalinkan dua aspek ini. Luar pun kena kemah, dalam pun kena bersih, supaya apa yang kita bawa itu diterima dan diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan sekalian, begitu juga kata ulama penerangan tentang jenis-jenis wahyu. Ya, sebelum kita membicarakan secara terperinci tentang kehidupan Nabi SAW sebagai Rasul dan Nabi, ada baiknya kita mengetahui sedikit berkaitan jenis-jenis wahyu yang merupakan sumber risalah dan bekalan dakwah baginda. Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan tentang martabat-martabat wahyu. Maknanya tuan-tuan, ada para ulama mengatakan bahawa hampir 7 jenis macam mana Allah memberikan wahyu kepada Nabi SAW. Nabi SAW. Ya, ada 7 jenis tuan-tuan. Ya, bukannya Jibril ni dia melalui seorang lelaki yang berpakaian putih saja. Tak, bukan macam tu saja. Rupanya banyak lagi jenis yang Nabi nak terima 30 juzuk tuan-tuan, macam-macam jenis tu ada. Ya, yang pertama kata ulama menurut Imam Ibn Qayyim, iaitu ru'yatus salihah, mimpi yang benar. Ianya adalah permulaan wahyu yang diterima oleh Nabi SAW. Ru'yatus salihah, mimpi yang baik. Ya, sebelum terima wahyu ni tuan-tuan, Allah bagi satu signal. Ya, maknanya tanda-tanda kenabian ni tuan-tuan, mimpi-mimpi yang baik, kamu akan dapat satu tanggungjawab yang besar untuk menyelamatkan umat. Yukhriju minadh-dhulumati ila nur, mengeluarkan umat daripada kegelapan kepada cahaya. Mimpi yang baik. Tapi tuan-tuan sekalian, hari ni kalau kita tengok dalam konteks hari ni, ada orang yang menggunakan mimpi, ya, sebagai hujah dan dalil. Itu tak boleh tuan-tuan. Sampai dia kata aku mimpi ni sekian-sekian, aku tak nak berlaku kiamat. Aku mimpi ni sekian-sekian, dia kata Imam Mahdi nak mai. Aku mimpi ni sekian. Oh, kacau kita. Bukan tak ada tuan-tuan, ada nah. Tapi para ulama mengatakan bahawa mimpi orang lagu ni dia tak boleh jadi hujah. Boleh dengar cukup. Boleh dengar saja. Abang buat nasihat untuk kita ni semakin berhati-hati, cukup. Tapi kalau kita nak beriman dan kita nak beriktikad, no, Islam tak bagi. Ini disiplin dalam ilmu apabila kita berinteraksi dengan hadis-hadis fitan. Ini cara dia. Jangan kira, dia ni tahajud tak pernah tinggal aku, Ustaz. Takkan kita tak mau percaya aku? Tak. Dia bukan soal percaya tak percaya. Ini soal disiplin ilmu. Kalau tidak tuan-tuan sekalian, kalau hari ni kawan tu mimpi, esok Ustaz lain pula mimpi, lusa orang lain pula mimpi, jenuh kita nak pakai mimpi siapa? Betul tak tuan-tuan? Satu Islam tutup awal-awal dah benda lagu ni. Sadul dhara'i', tutup. Supaya apa? Supaya agama kita ini dijaga dari sudut autentik ataupun keasliannya. Ya, muslimin mukminin yang dirahmati, duk berlaku banyak dah. Ya, duk berlaku banyak dah. Tuan-tuan sekalian, dengan mengaku Imam Mahdinya, dengan mengaku dia jadi Nabi pun ada. Ya, ini perkara-perkara yang perlu untuk kita berhati-hati. Ya, fasalu ala dzikr in kuntum la ta'lamun. Rujuk kepada orang yang alim, rujuk kepada ahlinya. Ya, jangan kita duk tengok, oh dia ni pengikut ramai, oh dia ni view ramai, oh dia ni sekian-sekian, kita berikut, jangan. Ya, sebab kita berpegang kepada nas, kita berpegang kepada ulama yang mu'tabar, yang berpegang kepada disiplin ilmu. Hak tu kita pegang sampai kiamat insya-Allah. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, Allah bagi ru'yatus salihah, mimpi yang baik. Ya, yang kedua kata ulama, wahyu yang dicampakkan oleh malaikat ke dalam fikiran dan hati baginda. Tanpa baginda melihat malaikat tersebut. Tak ada tuan-tuan. Maknanya tak nampak, Nabi tak tengok. Nabi tak tengok bagaimana Jibril alaihi salam, tak tengok tuan-tuan, tak nampak. Cuma wahyu itu diberikan dalam minda dan juga hati Nabi SAW. Sebagaimana yang disabda oleh Nabi, sesungguhnya Ruhul Qudus meniupkan dalam hatiku
bahawa setiap jiwa tidak akan mati melainkan setelah disempurnakan rezekinya. Ya, maka bertakwalah kamu kepada Allah, carilah rezeki yang cara yang baik. Janganlah disebabkan kelewatan rezekimu kamu sanggup mencarinya dengan cara menderhakai Allah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak dapat dicapai melainkan dengan ketaatan kepada Allah. Ini dalil apa dia wahyu ni tuan-tuan, Allah bagi dalam minda Nabi, dalam hati Nabi. Ini menurut Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ini kaedah-kaedah Allah nak bagi wahyu kat Nabi tu. Banyak rupanya, bukan dengan cara jemlaan Jibril AS saja. Tidak. Ini yang kedua. Yang ketiga macam mana tuan-tuan? Iaitu malaikat menjelma kepada Nabi dalam rupa seorang lelaki, lalu berbicara dengannya sehingga baginda benar-benar faham apa yang diperkatakannya. Pada perikan ini ada kalanya sahabat juga dapat melihat malaikat itu. Tuan-tuan, ada tak ada ni? Banyak kalau kita tengok dalam hadis-hadis riwayat Imam Muslim pun ada. Bagaimana bahkan disebut dalam Matan Arba'in oleh Al-Imam Nawawi rahmatullah alaih, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami' wal Hikam membahaskan tentang bagaimana Jibril alaihi salam duduk berteleku di hadapan Nabi. Kan? Betul tak? Semua kita tahu cerita tu. Duduk berteleku di hadapan Nabi. Jibril tanya Nabi SAW, apa itu Islam, apa itu iman dan sebagainya. Para sahabat pun garu pala, kita ni tak pernah kenal dia ni, tiba-tiba pergi tanya untuk guru kita ni lagu pasal apa? Nabi pun jawab Islam tu apa sebagainya, anta syahadu an la ilaha, sampailah habis. Ihsan tu apa, ya, iman tu apa dan sebagainya, antu minum dan sebagainya. Ya, kemudian para sahabat yang siapa ni? Nabi kata itulah Jibril alaihi salam. Menyerupai seorang lelaki, menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang keempat, bagaimana keadaannya? Malaikat datang kepadanya seperti gemesik bunyi loceng. Inilah cara yang paling berat terasa oleh Nabi. Lalu malaikat meresap ke dalam dirinya sehinggalah peluh baginda memercik pada hari yang sangat dingin. Kenderaan yang pernah ditunggangi baginda pun menderum ke bumi jika baginda sedang menunggangnya. Pernah sekali wahyu dalam bentuk ini datang kepada itu paha baginda berada atas paha Zaid bin Thabit. Tuan, satu hari Nabi kita SAW pernah berehat, kepala Nabi dekat paha Zaid bin Thabit. Ini kalau tak salah saya, anak angkat Nabi yang Nabi sayang sungguh. Sehingga kan Zaid ni tuan-tuan sekalian, Nabi sayang kat dia sampaikan Nabi bagi nama Zaid bin Muhammad. Allah tegur Nabi SAW, binkan kepada ayah dia yang kandung. Kalau Zaid, buh nama Zaid bin Thabit. Jangan buh nama selain daripada apa dia, bapa tiri dan sebagainya. Bagi dekat ayah kandung dia. Allah tegur dalam Quran. Dan tegur itu bukan bermaksud menjatuhkan kredibiliti Nabi, bukan. Itu bermaksud untuk mengajar umat supaya jangan ubat macam tu. Ya, Zaid bin Thabit. Satu hari bila Nabi berehat di paha Zaid bin Thabit, ya radhiyallahu an, kemudian wahyu datang, wahyu turun. Bila wahyu turun tuan-tuan sekalian, lalu terasa berat Zaid bin Thabit hingga hampir-hampir meremukkan paha Zaid bin Thabit. Abang kata berat tu, sifat wahyu itu berat. Ya, sampai nak orang panggil apa, nak remuk lah, orang panggil apa, nak bahasa kita ni nak patah lah kan, nak patah ni paha Zaid bin Thabit ni. Wahyu turun dekat Nabi SAW, nak remuk paha Zaid bin Thabit. Maka subhanallah, inilah sifat wahyu berat tuan-tuan. Ya, dia bukannya suka-suka. Sebab tu perjuangan Al-Quran, perjuangan yang berat, bukan mudah tuan-tuan. Bagaimana Nabi membawa risalah Islam, tuan-tuan sekalian, dicaci, dihina, begitulah yang harga yang perlu dibayar oleh Nabi SAW. Tapi hari ini tuan-tuan sekalian, pendakwah apabila menyampaikan Islam, orang bagi duit pula kat dia, ya kan? Orang beri pula makanan-makanan tertentu. Bahkan kata Profesor Hamka, ni saya baca buku, ya, kalau di Indonesia Pak Kiai itu anak-anak masyarakat diberikan kepada kiai-kiai tersebut, pilih nak yang mana. Betul tak tuan-tuan? Siapa tak mau nak bagi anak ni dekat tok guru, kan? Pilih nak anak saya yang mana untuk dijadikan isteri pada Pak Kiai. Kini kata Hamka,
ya, air tangan itu diminum, kata Hamka. Ayak tangan tu yang terkurung ni tuan-tuan ni diminum oleh anak-anak muhrim. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut bahawa ya, bagaimana permulaan Islam yang Nabi tempuh dan para sahabat as-sabiqun al-awwalun membawa Islam ya dengan cara begitu. Ya, dengan cara ditentang, dihina, di pulau selama 3 tahun di perkampungan Bani Hashim, ya, dan sebagainya. Inilah yang ditempuh oleh para pendakwah di awalnya. Ya, sebab tu tuan-tuan yang tetapi kalau kita tengok dalam konteks kita pada hari ini, jangan kita maknanya memang betul dalam urusan dakwah memang itu cabaran sebagai seorang pendakwah dan sebagainya. Tetapi sebagai orang awam dan sebagainya, mad'un dan sebagainya, jangan kita mengambil kesempatan. Ada kata apa kot, ustaz tu ikhlas. Oh, dia pakai buah ikhlas tu, tahu. Tu tak betul juga. Maknanya jangan ambil kesempatan. Ustaz tu pun ada keluarganya, ustaz pun ada kehidupannya, ustaz pun ada perlu kehidupan yang dia perlu meneruskan kehidupannya sebagai seorang manusia. Maka kadang-kadang perlu kena lihat dari sudut maknanya seorang pendakwah kena ikhlas dalam menyampaikan dakwah, dan orang awam ya jangan ambil kesempatan. Macam tu. Dia kena macam tu tuan-tuan. Sebab ada kata tak apa aku ustaz ni ikhlas. Oh, dia pakai buah ikhlas gitu aja noh. Kan? Tuan-tuan sekalian. Ini benda-benda yang perlu untuk kita semak imbangkan kan? Dan juga ada juga pendakwah yang kalau tak letak 10,000 dia tak mau mai bagi. Oh, ada tuan-tuan. Tak bagi aku 10,000 aku tak pergi tu sorry, cari orang lain tuan sekalian. Jadi benda-benda ini perlu kita semak imbang kembali supaya kita lihat bagaimana asalnya Nabi dan para al-fudala us-sahabah membawa Islam itu. Baik. Yang kelima, baginda melihat malaikat dalam rupa asalnya. Ya, lalu malaikat pun mewahyukan kepadanya apa yang dikehendaki oleh Allah untuk diwahyukan. Cara ini berlaku 2 kali seperti yang disebut oleh Allah dalam surah An-Najm. Jibril menyerupai rupa asal. Maknanya dalam kalau kita tengok dalam Al-Quran, tuan-tuan sekalian, ini Jibril alaihissalam mempunyai sayap itu yang besar, ya, memenuhi langit dan bumi. Ini sifat Jibril alaihissalam, malaikat makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam malaikat menyerupai dengan rupa yang asal ini hanya berlaku 2 kali saja. 2 kali ya. Yang lain tu macam-macam cara dan kaedah yang Allah wahyukan kepada Nabi SAW. Baik. Yang keenam, Allah sendiri mewahyukan kepadanya, iaitu baginda berada di atas semua lapisan langit semasa peristiwa Al-Mi'raj, iaitu wahyu berkenaan kefarduan salat dan selainnya. Kita baca dalam surah Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Itu dalil bagi wahyu ketika mana Allah mengangkat dengan ujian yang Allah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amul hazan, kematian Abu Talib, kematian Siti Khadijah, ya, orang Mekah, pulau Nabi dan sebagainya. Nabi merasakan bahawa seolah-olah ya, cahaya Islam tidak akan tersebar. Sebab apa? Sebab Abu Talib sudah meninggal. Ya, Khadijah sudah meninggal dunia. Dan kita tahu bahawa 2 orang individu ini banyak membantu dan mendokong perjuangan Nabi, baik dari sudut menjaga fizikal Nabi, baik dari sudut memberikan sumbangan sudut ekonomi dan sebagainya. 2 orang ni Allah ambil dah. Nabi sedih. Bila Nabi sedih tuan-tuan, Allah bagi hadiah kat Nabi SAW peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dalam peristiwa itu, ini di antara ciri-ciri yang keenam, ya, Allah bagi satu hadiah. Hadiah apa? Bertemu dengan Tuhan. Hak ni tuan-tuan, Allah bagi buraq bertemu dengan Tuhan. Waktu itu Jibril tidak ada perantaran di antara bainal Muhammad wal Rabb. Tak ada tuan-tuan. Jibril pun tak ada. Jibril pun tak boleh pindah ke atas tu. Itu bertemu di antara kekasih Allah dengan Tuhan Rabbul Jalil. Ya, itu dia tuan-tuan. Jadi macam mana ada seorang persoalan mengatakan bahawa kenapa Allah tidak dalam peristiwa hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah, kenapa Allah tak bagi buraq? Betul tak tuan-tuan? Kenapa tak bagi buraq? Tuan-tuan,
para sejarawan Islam melihat dari sudut hikmah, ya, peristiwa Isra dan Mi'raj ini itu adalah pertemuan hadiah kepada kekasihnya. Tetapi kalau tengok dalam konteks hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah, tuan-tuan, itu adalah, ya, melibatkan sasarannya kepada manusia ataupun kepada umat keseluruhannya. Sebab hijrah, tuan-tuan, semua kita boleh buat. Betul tak, tuan-tuan? Kalaulah Isra dan Mi'raj kita tak mampu buat, tak mampu. Kerana ini hadiah daripada, bolehkah kita nak naik ke planet Marikh pun tak boleh pergi dah. Dan sebagainya. Nak pergi ke bulan, walaupun ada yang kata pergi ke bulan, tak tahulah betul ataupun tidak, kan? Tak tahu betul, wallahu alam, dan kasihan dan ketepatan maklumat dan sebagainya, wallahu alam. Tapi kita katakan bahawa terhad, bukan semua orang boleh bertemu dengan Allah yang Azza wa Jal. Tapi kalau hijrah, semua boleh. Orang miskin pun boleh hijrah, orang kaya pun boleh hijrah, orang ada ilmu pun boleh berhijrah, orang tak ada ilmu pun boleh berhijrah. Ya, berhijrah ni, tuan-tuan. Berhijrah ni, kata Raqib Al-Asfahani, hijrah bukan dari sudut berpindah dia dari satu tempat ke satu tempat saja, ataupun dalam erti yang lain, berhijrah daripada kelakuan yang buruk kepada kelakuan yang lebih baik dalam hidup dia. Tiap hari dia baiki, dia muhasabah, benda apa yang aku nak tinggal, benda-benda jahat yang dalam hidupku, dia nak tinggal satu. Itu termasuk dalam hijrah. Ya, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Dan kita tahu bahawa, ya, ini di antara cara kaedah menurut Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Allah bagi wahyu tentang perintah solat, tak ada perantaraan Jibril pun. Baik. Yang ketujuh, Allah berbicara dengannya tanpa perantaraan malaikat, sebagaimana Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya, martabat ini adalah sabit dengan jelas berlaku kepada Nabi Musa melalui nas Al-Quran yang menyebutkannya. Berlaku martabat ini kepada Nabi SAW adalah sabit melalui hadis Isra. Maknanya dia ketujuh dan ke-6 lebih kurang sama juga. Dan ini berlaku ketika Nabi Musa alaihi salam, ya, bercakap dengan Allah yang Azza wa Jalla. Tidak ada perantaraan Jibril alaihi salam, cuma Allah dan juga Nabi Musa saja. Ini menyebut bahawa, ya, ini jenis-jenis wahyu. Bagaimana penerangan tentang jenis-jenis wahyu yang Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada al-anbiya al-mursalin, kepada para nabi kita. Bukan melalui Jibril saja, bukan Jibril melalui seorang lelaki berpakaian putih saja. Tak, malam ni kita sudah bincang, rupanya banyak lagi cara Allah SWT berikan wahyu kepada al-anbiya al-mursalin ini. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya rasa takat itu dulu perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan masuk satu bab yang baru, iaitu bagaimana perintah menyampaikan dakwah di jalan Allah dan intipati dakwah. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, tuan-tuan, kita akan kupas. Mubarak Furi dia bukmai, tuan-tuan, ya, ayat surah Al-Mudathir, ayat yang pertama sampai ayat ke-7 dia kupas. Ya, dia kupas kepada kita, dia bukmai hikmah-hikmah dan tafsir supaya kita dapat mengambil pengajaran dan intipati ibrah daripada wahyu yang kedua tu. Kita nak tahu juga, bukan kita mengaji sirah saja, tuan-tuan, kita nak tahu juga, tuan-tuan, apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada wahyu yang kedua, surah Al-Mudathir ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dan kita akan jumpa juga, tuan-tuan, pada bab yang seterusnya, period ataupun peringkat dakwah dan peringkat-peringkatnya. Dakwah pun ada peringkat-peringkatnya, tuan-tuan. Dia bukannya sombong kapal lagu tu, ya. Dia ada strateginya, dia ada caranya, tuan-tuan, dalam melaksanakan dakwah itu. Ya, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Saya setakat itu dulu perkongsian kita pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.